Gue juga. Okey, sebelum kau cerita tu kan, sebenarnya aku ada terdengar bunyi sesuatu dekat pokok tu. Okay, Assalamualaikum guys. So, selamat malam. Hari ni kita orang nak cerita pasal kisah seram yang ada dekat rumah sewa. So, cerita ini aku dapat adalah sampai-sampaian dan aku tak pasti ianya adalah betul ataupun tidak sebab aku akan cerita kat korang. Kalau aku cakap benda tu betul, memang berlaku dekat diri aku sendiri ataupun keluarga aku sendiri. Dan kalau cerita ini disampai-sampaikan, aku akan cakap disampai-sampaikan lah. Okay, kisah seram ni yang berlaku pada kawan dia yang disampaikan kepada dia lah, yang dia pernah cerita dan dia cerita balik kepada aku. Okay, so kisah ni berlaku pada tahun 2007. Tak silap aku lah kalau apa yang aku bacakan yang dia sampaikan adalah pada tahun 2007. Waktu ni diorang ni masih bujang lagi lah, duduk rumah sewa yang berada di Perak. Kisah ni bermula waktu diorang ni masuk ke rumah sewa tu seramai 5 orang lah. Okey, cerita yang pertama ni aku bagi nama dia, yang menceritakan ni ialah Syah lah, seorang lelaki. 5 orang ni. Okey, pada satu malam ni bila diorang dah duduk rumah tu selama 2 bulan, Syah ni dia rajin video call awet dia dekat ruang tamu lah. So dia tak nak ganggu kawan dia yang sedang tidur ke apa ke, dia tak nak. So dia video call selalu dengan awet dia lah. Okay, so bila dia video call ni pada satu malam ni, dia pelik tau. Awet dia marah-marah kat dia sebab dia kata, apa kawan awak ni? Bising-bising dah nak cakap, tak dengar apa yang awak cakap, dia kata kan. Lepas tu dia pun pelik. Kawan-kawan dia dah tidur. Okay, aku nak cerita 2 orang kawan dia memang akan tidur awal dekat rumah tu. Okey, seorang lagi ni memang orang kata apa, suka balik lewat pagi lah, lewat pagi. Pukul 4 pagi, 5 pagi, enjoy lah bujang kan. Yang seorang lagi ni waktu tu dia bekerja pada waktu malam, ada shift malam. Okey, so dia pelik. Kenapa bunyi bising kan? So dia cakap dengan awet dia, biasalah ada orang ni kalau bercakap 2 orang pun macam cakap 20 orang kat rumah ni, dia kata. So dia teruskan video call lagi. Lepas tu tiba-tiba awet dia punya girlfriend ni, awet dia cakap, siapa kawan awak ni ganggu-ganggu ni, duduk belakang awak pula, dah lah muka dia buruk. Itu tanda-tanda yang pertama lah. So lepas tu dia macam pelik, belakang dia ada kawan. Dia tengok tak ada orang tapi dia tak cakap lah. Lepas tu dia kata, okey lah, tak apalah, kita end call lah sebab banyak gangguan, dia kata kan. Kawan-kawan dia kacau. So dia off. Lepas tu dia off call, dia message lah awet dia. Dia apa, kejap tengok sekejap kawan-kawan ada lagi ke tak, tuan. So dia tengok dekat ruang tamu tu memang tak ada orang langsung. Kawan-kawan dia dah tidur dalam bilik, senyap je dalam bilik. Macam mana awet dia boleh dengar orang bising sangat kat rumah tu. So bila dia mesej balik, nak tak, dia mesej balik awet dia kan, dia chat, nak tak kita video call sekali lagi. Lepas tu awet dia cakap, tak nak lah, dia kata kan. Tapi waktu tu dia bukan video call pakai WhatsApp video call, bukan Skype. Masa tu zaman Skype lagi. 2007 kan dia. So dia pakai laptop lah. Pakai laptop, yes. Okay, so itu tanda-tanda yang pertama. So selepas diganggu tu, dalam beberapa hari lagi dia dapat tanda yang kedua pula. Tanda-tanda yang kedua yang rumah tu ada penghuni lain lah. Okay, so pada satu pagi ni dia nak bangun mandi lah. Biasa orang nak pergi kerja kan, dia nak bangun pagi mandi. Tiba-tiba bilik air tu dikunci. So dia pergi bilik air tu, kunci. Macam ada orang kat dalam bilik air tu. So dengar bunyi pipe air semua terbuka lah. Dia tadah dalam baldi. So dia okey, tak apalah, dia kan, ada orang bangun awal daripada dia kan. Okey, so dia tunggu kejap dekat tepi bilik air tu sambil dia isap rokok sebatang lah. So Suria.
Tak pasti lah. Isap rokok satu batang. Sambil dia tengah isap rokok tu, lepas tu ada seorang lagi kawan dia bangun. Keluar dari bilik lah kan kiranya. So dia pergi dekat bilik air tu, dia kata, siapa dalam bilik air tu, dia kata kan. Tak tahulah. Dia tadi ni lama ni, dia kata kan. Tu kawan dia ni tunggulah kan. So dengar bunyi air melimpah daripada baldi tu lah. So tak ada siapa-siapa. Dengar bunyi jirus pun tak, apa benda pun tak ada dengar. Cuma dengar bunyi air yang tengah melimpah. So dia was-was, ada pelik macam, apa benda tu kan? Apa ni, diorang ni tak mandi ke apa? Tidur dalam bilik air kan? So dia buka, tak berkunci langsung. Dan bilik air tu hanya buka lampu. Lampu memang terbuka macam ada orang. So dia buka, hanya air je yang terpasang dengan tengah melimpah. Tak ada orang mandi pun kat situ. Siapa guys? Okay, so selepas beberapa hari dia dapat tanda yang ketiga pula. Waktu dia lepas dia balik kerja tu, masa dia nak masuk dekat rumah tu, so aku bagi nama seorang kawan yang ada dekat rumah tu adalah Ikmal. Okay, so Ikmal ni adalah salah seorang yang paling awal lah masuk ke rumah sewa tu, sebelum diorang lagi masa tu. Okay, so diorang ni, Ikmal ni dia macam kepala lah, bos lah kan, macam ketua dekat rumah tu. Okay, so satu hari ni akak si Ikmal ni datang dekat depan rumah dia. So dia cakap, tolong panggil Kak Ikmal kejap. Tadi dia suruh akak datang, hantarkan makanan, dia lapar, dia katanya. So Ikmal ni dia duduk berdekatan situ jugalah. So akak dia memang ada dekat-dekat situ. So selepas dia pun cakap, okey lah kak, saya pergi panggil kejap, dia kata. Tunggu kejap Dia pergi kat bilik Ikmal ni. Dia ketuk lah, Mal. Akak kau datang ni, dia panggil kau. Lepas tu Ikmal hanya jawab, dia hanya jawab macam tu saja. So bila si Syah ni dia nak turun ke bawah, nak pergi ke akak dia, pergi akak si Ikmal ni, akak Ikmal ni dia tengah phone call. Dia so dia macam dia anggap-anggap macam tu kan. Lepas tu bila dia tunggu, lepas tu akak Ikmal tu dia panggil Syah. Tak apa dik. Ikmal ada tunggu dekat kedai mamak depan sana. So akak pergi sana je lah. Terima kasih Dia kata macam tu. So Syah ni pelik. Siapa yang ada dekat dalam bilik tu yang menjawab tu? Okay, so selepas tu dia, orang kata apa, dia pelik lah. Dia pelik kenapa dia je yang kena ganggu kan. So yang lain tak ada pun cerita apa-apa kan. So pada satu hari ni, so masing-masing bercuti nak keluar pada rumah. So sekali keluarlah, nak keluar pada rumah. Bila diorang dah nak keluar tu, so diorang ada seorang apek ni, Cina lah dia lalu bawa kereta. Lepas tu dia lalu depan rumah tu, dia tengok je diorang kan macam pelik. Macam tu kan. Lepas tu apek tu dia reverse balik kereta dia. Dia cakap, "Dek, lu orang baru sewa ini rumah." Dia kata macam tu. Barulah Pek. Dia kata itu kan, uncle lah, dia kata uncle kan. Uncle, baru 2 bulan, dia kata. Lepas tu Apek tu cakap, rumah tak ada apa-apa kah? Okey kah ini sewa? Dia kata. Lepas tu dia cakap, tak ada apa-apa pun. Okey je kita orang duduk selama 2 bulan ni, dia kata. Lepas tu Apek tu pun cakap, okey lah. Okey, hati-hati dia cakap tu. Tu Apek tu terus jalan. Apek tu duduk rumah dia dalam macam seberang rumah. So dalam 2-3 rumah berdepan dengan dia tu, rumah Apek tu lah. So selepas beberapa hari, dia tanyalah si Ikmal ni. So Ikmal ni memang orang lama kan duduk situ. Dia awal 3 bulan macam tu lah. Tanya, kau duduk sini tak pernah rasa apa-apa ke? Dia tanya macam tu. So bila Ikmal ni jawab, dia cakap tak ada apa-apa, okey lah. Macam kadang-kadang tu adalah rasa seram sejuk sikit, dia kata tu kan. Sebab rumah ni dah 6 tahun ditinggalkan. Lama, 6 tahun. Dah 6 tahun rumah tu ditinggalkan. Guys. Lagi Syah ni pelik. Kawasan yang dia duduk tu, rumah sewa tu, adalah kawasan hotspot tau.
tak boleh pantang. Pantang ada rumah kosong mesti ada orang sewa. Oh, tempat macam ibu kota Ya, ibu rumah kota terbuka. lah. Emang orang kata pekan bandar macam tu lah kan. Ya. So, bila si Syah ni orang kata apa berfikir, dia macam pelik. Kenapa rumah ni sampai ditinggalkan 6 tahun? So, selepas kejadian tu, banyaklah berlaku lagi. Kawan-kawan dia pun dah mula start rasa benda-benda macam tu kan. So, selepas tu, dia nak tanya dekat Apek tu. Tapi bila dia nak panggil je, Apek tu macam, okey. Dia macam tu jalan je. Dia tak ada nak berhenti ke nak tanya lagi dah, tak ada dah. So, dia orang masih nak dapat keep going untuk dapat jawapan. Lama-kelamaan dia orang pun dah hampir 3 tahun pun dah sewa dekat situ. 3 tahun? Lama lah. Dalam 3 tahun tu, dah macam-macam dah dia orang panggil. Ustaz dah panggil, pomoh dah panggil. Semua dia orang panggil untuk bersihkan rumah tu. Tapi tak berjaya. So, Iqmal ni ada terbaca satu artikel lah. So, apabila rumah tu yang orang kata apa, keep going, ada kisah-kisah seram ni yang berlaku. Walaupun dah panggil ustaz, tetap juga jadi. Panggil juga pomong, tetap juga jadi. So, dia kata, artikel tu mengatakan kemungkinan rumah itu pernah ada orang bunuh diri lah. So, kemungkinan lah roh orang yang bunuh diri tu tak tenang. So, dia merayau-rayau dalam rumah tu. So, dia orang tak ada nampak depan-depan ke, tak ada. Syah ni ada bagi tahu yang baru-baru ni dia ada video call dengan awek dia dekat dalam bilik dia. So ada dua katil lah. So katil dia dengan katil kawan dia. Tapi dia video call kat bawah, dekat lantai lah, senang cerita, sambil menyarap kan. So tiba-tiba awek dia tanya, berani video call? Dia kata, berani video call? Dah lah ada perempuan kat belakang. Kawan dia tengah tidur. Siap baring lagi dengan kawan tu, dia kata. So dia pelik. Perempuan mana? Dia kata kan. Tu perempuan rambut panjang tu, dia kata. Lepas awek dia cakap macam tu, perempuan tu dikatakan terus dia duduk. Tapi dia macam duduk pandang dekat video call tu kan. So dia kata, perempuan tu pula, dia kata kan, main pandang-pandang pula, tengok pula kita orang tengah visi, dia kata macam tu. Korang bayangkan. So si Syah ni, dia cakap, okey lah, tak apalah, nanti kita video call lagi Dia tutup tu, dia tengok belakang dia, still tak nampak apa-apa guys. Tapi siapakah wanita misteri yang diorang selalu nampak tu? So macam mana? Apa pendapat korang dengan kisah yang si Syah ni? Okay, itu saja yang aku boleh sampaikan kat korang. So kali ni mungkin tak ekstrim, tapi bagi aku ialah satu misteri dan kisah seram yang menarik juga. So kita beralih kepada cerita yang kedua daripada Habib. Cerita tadi kita dengar daripada Syafiq memang seram lah, naik bulu rumah aku kan. Kita dengar sebab kita sekarang dah pukul berapa sekarang? Pukul 12.30. Okey, dah pukul 12.30 kita cerita pasal kisah seram. Bila kita dengar Syafiq cerita pun memang dah seram lah, dengan suasana memang dah seram juga. Okey, malam ni aku nak cerita kat korang kisah seram rumah sewa yang ada orang kongsikan dekat aku lah. Jadi aku tolong ceritakan kat korang lah dekat dalam channel ni. Jadi kisah dia bermula terjadi kepada student bahagian kemahiran lah kan. Dia ceritakan dekat aku, dia kata dia ambil kos bahagian kecantikan, bahagian gunting-gunting rambut macam tu lah kan. So satu malam tu cikgu dia WhatsApp lah dekat dia kan, WhatsApp dekat dalam grup lah, WhatsApp cakap cikgu nak tengok korang punya prestasi kemahiran korang lah, tunjukkan hairstyle korang lah kan. So cikgu nak tengok lah. So dekat waktu tu dia dekat homestay, dekat rumah sewa. Kat rumah sewa yang dalam rumah sewa tu, rumah sewa yang dalam tu ada 20 orang lah. Kira dia duduk banglo lah juga kan rumah tu kan. Duduk dalam rumah banglo. Jadi ada 20 orang. Jadi salah seorang daripada 20 orang tu tanyalah dekat kawan dia. Nama kawan dia ni yang terkena ni nama dia Nurul lah kan. Aku bagi nama lah Nurul. Lepas tu kawan si Nurul tu tanya, Nurul, nak potong rambut siapa ni kan?
Lepas tu si Nurul pun mulut dia ni itulah celupah kan, dia cakap lah, kita potonglah rambut pontianak dekat rumah ni. Lepas tu dia gelak kuat-kuat. Macam tu lah, macam tak ada perasaan apa-apa lah kan. Jadi disebabkan mulut, badan binasa lah kan. Jadi korang hati-hati lah bila pergi kat tempat-tempat macam tu ke, atau duduk dekat rumah-rumah yang bukan korang punya, bukan tempat biasa korang kan. Jadi berhati-hati. Macam korang pergi masuk hutan ke, pergi rumah sewa ke yang memang dah lama tak duduk kan. Jadi berhati-hatilah mulut tu. Jadi pada satu malam tu, si Nurul ni dia pergilah dekat tandar, pergi cuci muka lah kan. Seperti biasalah nak tidur kan, cuci muka. Tiba-tiba seperti ada orang mengetuk bahu dia. Bahu dia kan macam orang ketuk macam ni lah kan. Lepas tu dia terkejut. Lepas tu dia pandang lah kat belakang, tapi tak ada orang. Tak ada orang siapa. Dia pun pelik lah, tak ada orang kan. And then dia punya terdetik hati, dia pergilah pandang tingkap dekat tepi sinki dia tu. Tiba-tiba dia ternampak satu lembaga berpakaian putih, rambut panjang dekat tepi tingkap. Jadi dia pun terkejut dan dia terus keluar. Dia terus keluar daripada bilik air tu. And tu dia macam menggigil lah, dia diam lah kan. Lepas tu dia cerita dekat kawan-kawan dia nampak benda tu kan. Lepas tu kawan-kawan dia pun cakap, oh ya ke, tak apalah kita tidur ramai-ramai. Jadi dia suggest lah ramai-ramai dengan kawan-kawan dia tidur dekat dekat ruang tamu lah. Duduk tidur sama-sama dekat ruang tamu. Ramai-ramai bentang tilam dekat ruang tamu tu. And then biasanya si Nurul ni dia tidur mati lah kan. Dia selalu tidur mati, dia lelap terus tidur. Tiba-tiba malam tu dia terjaga dengan sendiri. Waktu tu pukul 3 pagi, dia terjaga dengan sendiri kan. Dia terdengar bunyi orang menilai kan. Dia dengar bunyi menilai kan. Dia pun terkejut lah. Lepas tu dia tu terdengar bunyi benda cakar. Cakar dekat dinding. Macam tengah cakar, dia cakar tu bagaikan seperti mengasah kuku dia. And then dia terdengar bunyi orang basuh kain dekat dalam bilik air. Tapi dia basuh kain bukan biasa-biasa lah, basuh macam tengah marah kan. Macam kita tengah marah, kita gosok kuat-kuat kan. Gosok kuat-kuat. Lepas tu tiba-tiba pintu bilik air tu terbuka. Lepas tu tutup. Bila tu tutup, dia pun terpandanglah dekat TV dekat ruang tamu tu. Tiba-tiba TV tu terbuka sendiri. Terbuka sendiri. Lepas tu dia cubalah nak kejutkan member dia kan dekat sebelah. Tengok-tengok member dah tak ada. Member dah lari tak tahu pergi mana kan. Jadi dia pun dah terkejut. Dia terdengar bunyi suara orang kan, macam tengah bercakap kan. Macam tengah bercakap, macam 6-5 orang lah tengah bercakap-cakap, tapi macam dekat dekat dia kan. Macam dekat dekat bahu dia kan. Tapi tak ada. Lepas tu dia lari pergi cari kawan dia. Tiba ada kawan dia terjaga, keluar daripada bilik, ternampak dia. Nurul, kau asal? Dia kata tu lah. Dia cakap macam tu. Lepas tu, kau dengar tak apa aku dengar? Lepas tu member cakap, tak dengar pun kan. Kau dengar apa? Tak, betul aku tak dengar ni. Macam ada orang bercakap dia tak? Lepas tu dia cakap tak ada lah, mana dia dengar. Tiba member pun cakap tak apalah kau tidur dengan aku kan. Tidur dengan aku malam ni kan. Sambil dia tidur tu, dia masih lagi dengar suara tu kan. Dia masih dengar lagi suara tu. Member pun cakap, okey tak apa, kau duduk kat atas katilku sekali. Tu selimut kan. Kau pandang aku pandang kau. So tutuplah mata kan. Tiba-tiba dia ternampak, rupa-rupanya dia tidur dengan pontianak. So dia terkejut, and then dia keluar daripada bilik. Tengok-tengok rupa-rupa kawan dia ada dekat ruang tamu. Lepas tu dia pun kawan dia masih tidur lagi dekat ruang tamu tu kan. And then dia pun memang dah terkejut lah kan. Lepas tu dia kejut kawan dia. Dia cakap, kau tadi pergi mana kan? Lepas tu member cakap, aku ada kat sini kan, kau ni kacau aku nak tidur kan. So pun
tidur lah kan. Lepas tu dia tidur lah balik. Esok paginya dia terjaga, dia memang tak sedap badan lah. Dia cakap dengan kawan-kawan dia tak pergi kelas lah. Dia cakap dengan kawan tak pergi kelas. So kawan dia pergi lah, tinggal lah dia seorang kat rumah. Nasib lah. Dia terdengar lagi bunyi-bunyi pelik dekat dalam tu. Tiba dia terdengar bunyi ada orang tengah turun tangga lah. So rumah dia banglo kan 2 tingkat kan. So dia terdengar bunyi orang tengah turun tangga. Tapi tapak kaki dia tu bagaikan ada loceng kat kaki lah. So ada bunyi macam ada bunyi loceng kaki lah. So dia turun tu, dia tengok tangga tu. Tapi tak ada. Tak ada juga kan. Dia pun pelik lah, tak ada kan. Lepas tu dia pun buat keputusan keluar daripada rumah tu lah. Dia duduk dekat mana-mana. Dekat kedai makan ke apa kan. Itu je kejadian yang dia cerita kat aku lah. Itu saja yang dia kongsikan kat aku. Lepas tu aku tak tahu apa kejadian tu kan. Jadi kepada korang yang tengok kita punya cerita, dengar kita punya channel, apa yang kita kongsikan korang, berhati-hatilah. Tak kira di mana, mulut korang kena jagalah. Tidak kira lah dekat hutan ke, kat rumah ke, tak kira lah. Sebab benda tu ada. Jadi jagalah mulut anda. Sebab jin ataupun syaitan ni dia lagi dulu hidup daripada kita. So kita tak boleh nampak dia yang boleh nampak kita. So jangan sampai dia munculkan diri dan takutkan korang. Betul. So itu saja yang kita orang nak kongsikan dekat korang. Seperti biasa, jangan lupa subscribe, like, share dan komen, dan jangan lupa yang paling penting, tekan button loceng tu korang dapat tahu update video kita yang terbaru. So terima kasih untuk malam ini. Thanks for watching. Jumpa lagi. Bye bye. Bye-bye.